Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey. Kita jumpa lagi secara maya dalam pembelajaran secara video. Okey, untuk kali ini, video ini kita akan tengok bahagian yang kedua dalam sukatan kita. Okey, bahagian kita ada 3 bahagian 3. Yang pertama, kemahiran. Yang itu kita sempat belajar dalam kelas. Kita belajar secara video dan juga kita sempat review dalam kelas. Dan yang kedua, geografi fizikal sempat masuk sekejap secara bersemuka. Yang kemudian kita sambung dengan video. Dan hari ini kita tengok geografi manusia. Itu bahagian yang ketiga dalam buku teks kita lah. Okay. Sama juga masa kata 5 pun sama juga konsep dia. Kemahiran, geografi fizikal dan geografi manusia. Okay. Hari ini kita akan tengok tajuk geografi manusia. Kalau dalam tingkatan 4, dia akan fokus kepada tema penduduk dan pertempatan. Okay. Kita ada 5, 2, 3, 4, 5. Okay. Tajuk besar iaitu taburan penduduk dunia, pertumbuhan penduduk dunia, migrasi, pertempatan dan urbanisasi. Okey Jadi hari ini kita akan tengok bermula dengan tajuk taburan penduduk dunia. Okey. Okey, bab 11 taburan penduduk dunia. Okey. Ni key point yang pertama ialah induksi bab. Okey, taburan penduduk dunia adalah tidak sekata. Tidak sekata kat sini maksudnya bukan samalah, tak sekata. Okey. Ada yang ramai, ada yang tak ramai, ada kawasan yang ramai, ada kawasan yang tidak ramai. Okey, taburan yang tidak sekata ini dipengaruhi oleh faktor fizikal dan manusia. Negara China mempunyai penduduk yang paling ramai di dunia dan diikuti oleh negara India. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB, pertumbuhan penduduk dunia dijangka meningkat daripada 7.7 bilion ketika ini kepada 9.7 bilion menjelang 2050. Okey, dan pertumbuhan di dunia ni dia tak sama setiap negara. Okey, ada negara yang kadar pertumbuhan dia negatif. Okey. Ada yang statik dan ada yang naik dengan pesat. Okey. So dalam tajuk ni kita akan tengoklah. Okey, dalam bab ini kita akan jelaskan konsep taburan penduduk, taburan penduduk padat, sederhana dan jarang, faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dan kesan taburan penduduk padat dan jarang di dunia. Okey. Okey, so kita ada 4 subtopik kat sini. Okey, so hari ni kita akan tengok 11.1 dululah. Okey, konsep taburan penduduk. Penduduk padat, sederhana dan jarang. Okey. Yang ni awak dah belajar kalau tak silap saya masa tingkatan 2 rasanya. Okey, konsep taburan penduduk. Sama saja. Okey, definisi dia pun sama. Okey, taburan penduduk bermaksud sebaran penduduk di dalam suatu ruang atau kawasan di permukaan bumi. Okey. Penduduk tu tersebar di kawasan mana? Dekat satu-satu kawasan di bumi. Okey. Dekat mana orang tinggal, bukan orang bergerak Orang tinggal. Okey, kita tengok kepada situ. Okey, penduduk jarang mempunyai penduduk kurang 50 orang 1 kilometer persegi. Dalam 1 kilometer persegi ada 50 orang sahaja. Okey, yang ni kita nampak sangatlah.
Kalau duduk kat sini nak jumpa sorang tu mungkin payah sikit lah. Okay. Penduduk sederhana. Okay. 50 hingga 200 orang 1 kilometer persegi, padat melebihi 200 orang sekilometer persegi. Okay, yang ni cuma kena ingat nombor dia. Jarang 50, sederhana 50 hingga 200, padat lebih 200. Terdapat hubung kait yang sangat rapat antara taburan penduduk dengan kepadatan penduduk. Okay, jika jumlah penduduk ramai dan keluasan sesuatu kawasan kecil, maka nilai kepadatan penduduk yang tinggi akan diperoleh. Okay, ini pun boleh ditanya dalam soalan. Okay, ada kaitan antara dua ni. Okay, penduduk ramai, keluasan kecil, maka kepadatan tinggi. Penduduk ramai, kawasan kecil, kepadatan dia akan jadi tinggi. Kalau penduduk ramai, kawasan dia luas, kepadatan dia akan jadi rendah. Contoh macam Kelantan kita banding dengan Selangor lah. Okay. Dari segi kawasan hampir sama. Tapi Kelantan dikira kepadatan dia masih lagi rendah sebab nilai yang diperoleh tu adalah lebih rendah lah. Okay. Kepadatan ni adalah formula penyeraan kepadatan penduduk. Okay. Kalau nak cari kepadatan penduduk, iaitu jumlah penduduk bagi dengan luas kawasan. Okay, contoh Sarawak, kawasan dia 124,450 km. Jumlah penduduk pada tahun 2010. Okay, 2.420 juta. Kepadatan ialah 19 orang 1 km persegi. So, dia masuk dalam taburan duduk jarang. Negeri Sembilan, kawasan dia hanya 6,000 km. Penduduk dia 900,000 orang. Okay, so kepadatan dia ialah 149 atau kita panggil kawasan penduduk, taburan penduduk sederhana. Kuala Lumpur, kawasan dia hanya 243 km persegi tapi ada 1.6 juta orang tinggal di sana dalam Kuala Lumpur. Jadi kepadatan dia adalah 6,696. Ini kita panggil padat lebih daripada 200 lah. Okay. Boleh ya? Okay, yang ni cuba buat kira, tekan kalkulator tu. So kita buat dapat kepadatan dalam orang per kilometer persegi dan apa taburan penduduk dia. Okay. Okay, 11.2. Okay, kita 11.1 dan 11.2 lah hari ni. Okay, taburan penduduk padat, sederhana dan jarang di dunia. Okay, pada tahun 2019, penduduk dunia berjumlah 7.7 bilion. Ini ikut laman web Worldometers pada tahun 2019. Tak tahu hari apa, pukul berapa dia buat ni. Cuma dia buat pada tahun 2019. Dan Worldometer ni kalau awak buka website dia, dia akan bergerak setiap saat. Okay, jumlah penduduk dia mati, lahir, mati, lahir. Dan dia adalah anggaran. Okay, tidak ada jumlah yang tepat nak buat setiap saat. Dan setiap saat akan berlaku perubahan penduduk yang mungkin dalam satu saat tu 100 orang ada berlaku perubahan. Mungkin lebih lagi lah, saya tak pasti. Okay. Taburan penduduk dunia adalah tidak sekata, maksudnya tidak sama, ada kawasan padat, sederhana dan jarang. Hampir separuh daripada jumlah penduduk dunia tertumpu hanya di kawasan seluas 5% sahaja daripada keseluruhan permukaan bumi di dunia ini. Oleh itu wujud perbezaan ketara dari segi taburan penduduk. Okay, 5% sahaja yang tempat tinggal yang ramai orang. Yang lain tu
Okey, contoh padang pasir. Okey, memang tak ada orang nak duduk kat padang pasir. Okey, ada pun yang dekat-dekat dengan sekitar Tasik, Oasis saja. Okey. Dekat kutub utara, kutub selatan. Okey, dekat dalam hutan, tengah-tengah hutan. Kat mana lagi? Puncak gunung. Berapa orang saja. Memang jarang sangatlah ada. Okey. So, okey, ini kita tengok pintas lalu bumi kita dan purata. Okey, kita tengok yang putih adalah jarang. Kuning sederhana dan coklat tu, koko tu kawasan padat. Okey, boleh nampaklah sini negara Eropah. China bahagian ni saja ni kawasan, okey, yang putih ni jarang lah. Okey, ni kawasan sejuk lah. Okey, tak ada orang sangat pun. Okey, ni kawasan hutan banyak, ni padang pasir. Ni kawasan sejuk juga ni. Okey, padang pasir. Kebanyakan yang putih-putih ni kawasan padang pasir lah. Okey. Dia sama ada padang pasir atau gurun. Yang warna coklat tu kat kawasan utama dunia. Kawasan utama yang orang duduk biasanya terletak di pinggir pantai. Nampak tak? Sungai, kawasan tanah pamah. Okey. Ni India kan. India, Bangladesh, Pakistan antara negara yang paling ramai penduduk. Malaysia, kita masih lagi berada pada tahap sederhana. Kalau Singapura, kita boleh katakan padat. Okey. Sebab dia kawasan Singapura tu kecil. Okey. Okey, kawasan penduduk padat. Okey, kawasan berpenduduk padat di dunia boleh didapati di kawasan perindustrian seperti Shah Alam. Okey, ni contoh dah dia bagi. Shah Alam, Selangor, Manchester, England, Ruhr, Jerman, Yokohama, Jepun, New York, Amerika Syarikat. Ni bandar-bandar utama di dunia. Okey, bandar-bandar yang besar di dunia. Kawasan pertanian yang berpenduduk padat terdapat di lembangan Xinjiang di China, lembangan Indus Ganges di India, dataran Kanto Jepun, dan lembangan Nil di Mesir. Ini pertanian. Tadi Indonesia ni pertanian. Kawasan bandar utama seperti Tokyo, Jepun, Paris, Perancis, Hong Kong dan Jakarta di Indonesia. Ini bandar utama lah. Satu bandar ni mungkin ada 10 juta orang, 20 juta orang. Okay, tinggal dekat bandar utama. Okay, kalau awak nak tahu jumlah penduduk di dalam satu-satu bandar utama tu, bolehlah Google. Sama ada Wikipedia ke maklumat atau dari laman web yang lain lah. Okay, penduduk sederhana boleh didapati di dataran tinggi Korat, iaitu di Thailand, dan di Mount Popa, Myanmar. Penduduk sederhana terdapat di kawasan pertanian dan peternakan. Kalau di kawasan sini ialah di padang rumput hawa sederhana di steppe Rusia dan prairie di Kanada. Okey, penduduk sederhana boleh kita katakan sebagai kawasan pinggir bandar. Okey. Dekat sini ramai je orang bekerja dekat bandar, tapi dia tinggal di pinggir bandar. Kalau ada kemudahan pengangkutan awam, kemudahan jalan raya yang bagus, okey, lebih selesa tinggal dekat sini. Awak akan dapat rumah atas tanah, okey, dan kurang pencemaran lah, bising semua. Ramai orang macam tu. Okey. Kawasan pembalakan seperti hutan taiga di Rusia dan hutan pokok tirus Kanada juga mempunyai penduduk sederhana. Okay, pinggir bandar, so mungkin jauh sikit lah. Kalau macam cerita kita duduk di Cetek Kerja Kota Baru. Kota Baru tu kita boleh katakan padat lah. Okay. Lebih Cetek Kerja Kota Baru. Macam itulah. Kalau penduduk ni kita tengok kawasan yang lebih luar lah. Okay, kawasan pembalakan seperti hutan taiga di Rusia dan hutan pokok tirus Kanada juga mempunyai penduduk sederhana.
Okey, yang ni kawasan tanah tinggi, ni kawasan pertanian dan peternakan, ni kawasan pembalakan. Okey, penduduk jarang terdapat di kawasan kutub, di Arktik, Antartika dan tundra iaitu di Greenland. Okey, kawasan kutub, salji, sejuk. Okey. Kawasan utama dia ialah di Arktik, Antartika dan kawasan tundra lah di Greenland. Ada juga di kawasan pergunungan tinggi seperti di banjaran Himalaya dan juga banjaran Rocky. Okay, Himalaya ni yang ada Everest tu. Okay. Gurun panas, Gurun Sahara, Afrika Utara, Gurun Mojave, Amerika Syarikat, Gurun Kalahari di Afrika Selatan dan Gurun Atacama di Amerika Selatan juga. Okay. Terdapat jarang juga kawasan hutan hujan yang tebal seperti di Amazon, di Amerika Selatan. Amazon perlu ikan piranha semua duduk sini lah. Okay, ada. Tapi kalau kita skala besar ke satu kawasan Amazon tu, ni je sekelompok ni aja. Mungkin ada kawasan sini saja pertempatan sebab dia duduk nak berjiran juga kan. Ikan je lah. Ikan dan mego. Okay. Okay, itu saja untuk kali ni. So, konsep penduduk padat, sederhana dan jarang. Ingat formula dia, ingat nombor-nombor dia 50, kurang 50, 50 hingga 200 dan lebih 200 dan juga kawasan-kawasan yang padat serta sederhana dan jarang di dunia. Okey, itu saja. Dan kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.